Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Hana Syafirah dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, kita sedang meniti hujung tahun, jadi saya rasa ramai yang sedar betapa padatnya kalender 2022 pada tahun ini. Bermula dengan Sukan C di Hanoi, seterusnya Commonwealth di Birmingham, diikuti dengan Sukma dan bersambung pula kepada para Sukma. Sangat meriah. Tetapi ramai dalam kalangan kita yang kurang cakna tentang dalam atlet kita ini, ramai yang meniti persaraan, antaranya Chong Jun Hong, Jufri Jamari, Siti Rahmah dan ramai lagi. Ia satu kitaran biasa. Namun bergelar mantan atlet, bagaimana agaknya nasib dan masa depan mereka? Jadi bersama saya di studio, pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama saya minggu ini. Jadi Datuk, kita terus kepada soalan. Ramai yang nak tahu apa sebenarnya YAKIP, apa fungsi YAKIP dan mungkin Datuk boleh throwback sikit. Bagaimana YAKIP ini tertubuh sebelum ini? Okey. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan telah ditubuhkan pada tahun 2007 lah. Pada masa itu satu paperwork telah dibuat oleh Datuk Zaidun Othman. Masa itu beliau berada di Majlis Sukan Negara dan kemudiannya telah dibawa kepada Kementerian Belia dan Sukan dan kementerian telah setuju untuk menubuhkan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan pada tahun 2007. Dah lama, selama 2007 hingga ke 2022 tahun ni dah 15 tahun YAKIP telah ditubuhkan. Dan dalam YAKIP juga kita ada berbagai jenis sukan, berbagai jenis bekas-bekas atlet telah berdaftar dengan YAKIP. Dari mulanya daripada pengurusinya bermula daripada Datuk Paduka Mumtaz Jaffar, kemudiannya kepada Datuk Seri Jamil Saleh, iaitu mantan KSU Kementerian Belia dan Sukan. Kemudiannya telah disandang oleh Datuk Malik Noh, seorang legenda yang bina badan, dan kemudiannya kepada saudara Azlan Iskandar, juga squash, beliau di legend squash, dan kemudiannya beralih kepada saya lah pada 2019. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah berapa ahli YAKIP sekarang ni dan apa kriteria yang diperlukan untuk seseorang itu bernaung di bawah YAKIP? Sampai hari ini kita ada 2,906 bekas atlet bernaung di bawah YAKIP, dan dalam lebih kurang 240 ahli telah meninggal dunia dalam 15 tahun ni. Dan dalam pada itu OKU kita ada 182 bernaung pada YAKIP. Untuk menjadi ahli YAKIP, mereka mestilah mewakili Malaysia ke Sukan C. Itulah serendah-rendahnya, dan setingginya adalah sampai ke Sukan Olimpik. Alright, Datuk. Jadi pendapat Datuk sendirilah, kenapa bekas-bekas atlet ini perlu pembelaan, perhatian khususnya daripada pihak YAKIP sendiri? Sebenarnya kalau kita tengok pada zaman dulu, bekas-bekas atlet ini yang masih mereka pada zaman kemilangan beliau, mereka telah banyak memberi sepenuh masa kepada sukan, di mana pelajaran mereka, kerja mereka tidak begitu bertumbuh sangat. Dan apabila mereka bersara saja, mereka tiada tempat untuk mereka berpaut lah, untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Sungguh pun pada masa itu kita ada banyak bank, kita ada kerjasama dengan agensi-agensi lain seperti polis, tentera. Dan kini selepas mereka bersara pula daripada kerja mereka, mereka merasa pendapatan yang mereka dapat sekarang ni tidak mencukupi dengan kos yang begitu tinggi. Berbeza selepas 1998, selepas saja Commonwealth kita adakan di Malaysia. Selepas tu kita ada berbagai allowance, skim telah dibagi kepada atlet-atlet semasa. Jadi atlet semasa ni mereka sungguh merasa selesa. Mereka mendapat allowance daripada 2,000 hingga ke 8,000. Dan mereka selesa. Tapi mereka tidak tahu, selepas saja mereka bersara daripada sukan, mereka akan adanya satu zaman, itu zaman untuk bekerja. Jadi mereka haruslah bersiap sedialah untuk kerjaya mereka. Baik, Datuk, sebentar tadi Datuk ada mention beberapa nama yang penting dalam YAKIP. Jadi sebahagian besar pengurusi YAKIP ini adalah bekas atlet sendiri, seperti Datuk Paduka Mumtaz Jaffar, Datuk Malik Noh. Jadi mungkin ada kepentingan ataupun kebaikan yang tertentu untuk YAKIP terus dipimpin oleh bekas-bekas atlet sendiri.
Komen Datuk. Ya, kalau sebaiknya lah jadi memimpin Yakib ni biarlah daripada golongan kalangan bekas-bekas atlet, sebab bekas atlet ni akan tahu merasa perasaan mereka, dan apabila mereka meminta sesuatu, apabila mereka ingin minta pertolongan, bukan bekas ini dapat membantu mereka kiranya rakan perjuangan mereka. Jadi kalau kita bawa daripada bukan golongan atlet ataupun daripada ahli-ahli korporat, saya rasa ini tidak akan ada kesinambungan yang apa yang telah diberi oleh bekas-bekas atlet sebelum ni. Baik. Datuk, macam Datuk sendirilah, okey, mungkin boleh kongsi background Datuk selaku bekas atlet. Kalau tak silap saya, Datuk dari sukan olahraga. Ya. Betul Datuk? Ya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi sikit background Datuk sebagai bekas atlet. Sebenarnya saya bermula sangat muda lah kerjaya saya dalam olahraga. Di masa tingkatan 1 saya telah berolahraga. Dari tahun 83 saya telah mewakili Malaysia ke sekolah-sekolah ASEAN, dan seterusnya mewakili negeri Selangor sampai ke tahun 89 mewakili Malaysia ke Sukan C, dan juga tahun 1992 telah menangi pingat emas di satu kejuaraan antarabangsa yang diadakan di Lumut, Perak. Dan latar belakang saya juga adalah untuk membantu bekas-bekas atlet ini. Benda ni terkeluar daripada diri saya, sebab kami juga dalam kerjaya saya juga membantu golongan-golongan B40, memberi mereka pekerjaan, kerjaya kemahiran, dan juga membantu mereka dalam apa segi pun. Jadi saya membawa aspek itu kepada Yakib. Begitulah terlahirnya bermacam program-program pada zaman saya, seperti program kemahiran, program menjejaki bekas-bekas atlet ni, dan juga program untuk program prihatin, di mana kita akan melawat semua bekas-bekas atlet yang sakit. Sebenarnya bekas-bekas atlet ni bukan mereka nak dapatkan bantuan kewangan, mereka juga nak rasa ingin dilawati. Mereka dah jadi macam kita kena manja dia. Sebab mereka telah menceburi, telah memberi segala orang kata tenaga mereka pada zaman mereka. Jadi kami juga tidak mahu mereka merasa dia ditinggalkan. Ya, mahu rasa dikenang. Jasa mereka dikenang setiap masa. Mungkin sedikit saja pun kami terus melawat sesiapa saja. Okey, baik Datuk. Sekarang kita tahulah Yakib ada beribu-ribu atlet di bawahnya, di bawah yayasan Yakib sendiri. Dari sebenarnya Yakib mendapat dana daripada sumbernya bagaimana untuk menampung kos-kos dalam Yakib ini? Daripada tahun 2007 hingga ke tahun 2017 kita mendapat dana terus daripada mantan Perdana Menteri kita. Dan masa itu penaung adalah isteri kepada mantan Perdana Menteri. Dari tahun 2018 kami tidak menerima sebarang dana dan sampai setakat itu, dan kita terpaksa gara-gara nak menutup Yakib sebab tak ada dana. Dan 2019 kita dapat dana daripada Kementerian Kewangan sebanyak 3 juta. Dan daripada sanalah kita telah menyelesaikan semua hutang-hutang. Harus ditahu bahawa Yakib tidak mendapat dana setiap tahun. Tidak ada peruntukan tu saya tahu. Tidak ada janji mengatakan setiap tahun Yakib akan dapat 1 juta atau 3 juta. Ini adalah hasil usaha Yakib sendiri untuk mencari dana. Kita akan menulis memohon kepada Perdana Menteri, kepada Menteri, kepada Kementerian Kewangan dan sebagainya. Tapi di sini saya sukalah mengatakan Kementerian Kewangan banyak membantu kami lah untuk menampung semua pembelanjaan. Dan kita pernah dapat 3 juta, sebab tu kita dapat 1.5 juta. Dan sekarang kini kita lah baru-baru ni kami telah mendapat 3 juta daripada AGM, di mana Perdana Menteri telah umumkan 3 juta. Dan haraplah setiap tahun ada orang kata satu peruntukan yang khas kepada Yakib. Sebab bila kita pergi meminta daripada agensi kerajaan ataupun swasta, kami rasa sangat sukar. Sebab bekas-bekas atlet ni mereka telah bersara. Mereka tidak ada produk untuk mereka nak jual. So bila bersara, pada sekitar itu semua ni telah habis. Dan bila kita juga pergi ke tempat-tempat lain juga, kita merasa begitu sukar sekali mendapat dana. Mereka akan bagi sedikit untuk menampung belanja yang banyak, kita rasa tak dapatlah.
Okey, Datuk, seperti masih tentang dana. Okey, sekarang ni bagi Datuk, Yakib cukup atau tidak dana yang diberikan? Sebab kita perlu tahu juga berapa kos yang diperlukan oleh Yakib dalam setahun bagi memastikan kebajikan atlet ini terus terjaga. Jadi dana ini cukup atau tidak? Sebenarnya dana ini memang cukup lah. Pada masa ini memang cukup. 3 juta ni memang setahun tu cukup. Tapi apa yang kita rasa, pendapat kita, dana ini mestilah dinaikkan sebab sekarang ni perubatan kita pergi ke hospital kerajaan. So hospital kerajaan semuanya adalah percuma. Dan kita mahu atlet ini juga harus mendapat rawatan di hospital swasta sebab mereka akan dapat rawatan yang cepat. Di hospital kerajaan memang mereka ni terbaiklah, semua peralatan mereka, ubat mereka, doktor mereka semuanya memang baik. Tapi nak tunggu giliran mereka untuk mendapat rawatan sangatlah lama. Jadi itulah hasrat kami supaya kita dapat juga dana untuk digunakan di hospital swasta. Memang dulu kita pernah dapat daripada 2007 hingga 2018. Tapi benda ini telah dihentikan dan semua bekas-bekas atlet terpaksa pergi ke hospital kerajaan menggunakan kad Yakib. Sungguh pun kad Yakib ni ada keistimewaan semasa dibawa ke hospital kerajaan, tetapi tempoh untuk menunggu untuk mendapat rawatan, untuk mendapat pembedahan, MRI dan lain-lain proses sangatlah lama. Kami terpaksa menggunakan dana yang ada ni untuk mempercepatkan. Jadi kita gunakan dana ni di hospital swasta untuk membuat MRI, kadang-kadang untuk membuat X-ray. Kita nak cuba mempercepatkan supaya pembedahan dapat dipercepatkan di hospital awam. Baik Datuk, sangat jelas penjelasan Datuk sebentar tadi. Jadi Datuk, macam yang Datuk mention sebentar tadi, Perdana Menteri kita ada peruntukan 3 juta ringgit sebagai satu peruntukan khas kepada Yakib. Dan selain itu juga ada baru-baru ini Belanjawan 2023 dibentangkan peruntukan 5 juta kepada Yakib. Jadi kita lihat kepada fenomena ini, Yakib mendapat satu perhatian yang khususnya daripada Dewan Rakyat sendiri. Ya. Jadi komen Datuk. Sebenarnya Perdana Menteri kita ni bukan asing sangat dengan Yakib lah. Dia memang tahu Yakib. Kan dia juga berjenaka. Dia kata semasa dia rambut hitam, masa dia Menteri Sukan, sekarang kini dah rambut putih, dah dia jadi Perdana Menteri. Dia ingat sangatlah Yakib ni. Dan dia sangat prihatin kepada bekas-bekas atlet. Dan dia memberi kita 3 juta dan proses yang kita masa beliau menjadi Perdana Menteri ni memang cepat. Kita tak ada apa-apa halangan. Kita terus mendapat 3 juta, terus masuk ke akaun kita. Dan sebagaimana Yakib sekarang membuat banyak program, banyak keluar daripada media. Saya juga terima kasih kepada media lah. Banyak menyiarkan Yakib dalam TV dan radio. Di mana ramai orang telah mengetahui apa tu Yakib. Di mana bekas-bekas ni kena dibantu, dan dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Yakib. Dan dengan itu Dewan Rakyat, in fact Dewan Negara pun dah tahu Yakib ni adalah satu badan yang membantu. Ini telah menyedarkan pemimpin-pemimpin kita untuk memberi dana kepada Yakib, di mana dalam bajet dalam sejarah lah nama Yakib disebut dalam bajet 2023. Dan 5 juta ni insyaAllah kalau dalam adanya kabinet baru, kita harapkan sangatlah peruntukan yang diberi 5 juta ni disalurkan kepada Yakib. Baik Datuk. Okey Datuk, baru-baru ni saya ada terbaca tentang Wisma Yakib. Jadi saya difahamkan ia merupakan satu rumah barulah buat ahli-ahli Yakib khususnya. Jadi ada apa-apa perkembangan tak tentang Wisma Yakib ini? Sebab kita dah 15 tahun kita berada dan kita tak ada bangunan tersendiri. Kita terpaksa menumpang
di Perbadanan Stadium Malaysia, dan juga sekarang kini kita ada di Bukit Kera. Kita rasa kita ada satu kompleks ni sebagai pusat kecemerlangan atlet, di mana bekas-bekas atlet ni boleh memberi pengalaman mereka, tenaga mereka untuk orang kata mencurah ilmu mereka kepada orang awam dan juga generasi muda. Memang kita masih menunggu keputusan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Saya juga telah berjumpa dengan KSU Datuk Jana mengenai projek ini, dan beliau sangat setuju. Tapi beliau juga memberi pendapat yang lebih baik, penambahan baik, supaya dapat membuat dewan-dewan kepada bekas-bekas atlet ni, supaya mereka juga dapat pendapatan daripada sana. Alright, baik Datuk. Sekarang ni saya beralih kepada soalan tentang program Datuk dan pihak pengurusan sekarang ni. Ada rancang tak apa-apa program dalam masa yang terdekat dalam Yakib? Ya, memang ada. Sekarang ini kita bukan saja memberi bantuan kewangan, memberi bantuan perubatan. Kini kita telah ada satu program Ceria Atlet, di mana Esko Selangor telah memberi peruntukan untuk memperbaiki rumah-rumah bekas atlet yang ada bocor ataupun alat elektrik mereka tidak berfungsi, dan peralatan dalam dapur, contohnya peti ais, kerusi, meja dan sebagainya. Kita telah memberi bantuan kepada legend kita Azman Adnan, Baiskal Muttalib, dan beberapa orang. Kita telah dalam lebih kurang 20 orang telah kami memberi nama, dan dalam sebulan 2 ni mereka akan mendapat bagi rumah mereka. Kebetulan pula besok kami akan pergi ke Kota Baru, Kelantan, untuk melawat Hashim Mustafa yang kaki beliau telah dibedah, tadi potong, dan juga kita akan melawat Zaki dan juga Rahim Yusof, juga atlet para. Contohnya Zaki Muhammad Noor, atlet para, beliau telah menceburi perniagaan memotong rumput dan juga mencantas pokok. 2 tahun lepas kita membeli mesin yang kecil untuk beliau, dan kini perniagaan beliau telah bertambah dan beliau memerlukan mesin yang lebih besar. Jadi kita akan membantu mereka dalam mesin tersebut, dan juga kita akan jumpa Eng Poshan, atlet lontar peluru tahun 89, di mana beliau mendapat penyakit kencing manis, dan beliau perlukan bantuan bulanan. Jadi kami akan juga membantu mereka. Kita akan lebih banyak turun padang, lebih banyak kita nak menjejaki bekas-bekas ini. Saya rasa 2,906 bekas atlet ini lebih ramai ada dekat luar sana, dan lebih ramai mestilah berdaftar dengan Yakib. Itu akan jadi satu program. Kita akan menjelajah negeri ke negeri untuk mendapat orang kata membership drive. Baik Datuk, jadi untuk program seperti itu selalunya melibatkan sukarelawan dari luar Yakib ataupun dalam Yakib sendiri? Kami ada 4 warga kerja di Yakib. Yang 4 ni menjaga 2,900 bekas atlet. Jadi kita akan gunakan tenaga yang ada sini, dan kita akan guna juga bantuan daripada bekas-bekas atlet di negeri-negeri masing-masing. Kita ada setiap negeri itu kita ada wakil. Jadi kita akan menggunakan bantuan mereka untuk menjelajah dan mendapat sokongan daripada mereka. Jadi maksudnya di sini bekas atlet juga boleh membantu bekas atlet. Ya. Jadi ianya berkesinambungan seperti itu. Betul. Jadi wakil-wakil tersebut juga terlibat di Sabah dan Sarawak? Ya, terlibat di Sabah dan Sarawak. Jadi di setiap negeri memang ada? Setiap negeri ada. Oh, baik Datuk. Alright Datuk, mungkin dari segi program lain pula, dari segi kerjaya, ataupun mungkin ada usaha lain untuk membantu karier bekas-bekas atlet agar mereka tak melaratlah selepas gantung boot dan sebagainya. Komen Datuk. Sebenarnya kita ada bekerjasama dengan Yayasan Hasanah. Yayasan Hasanah telah membantu kita lebih kurang 60 bekas atlet diberi peluang kemahiran. Mereka telah memberi dana pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mereka telah memberi dana untuk seramai 100 orang. Jadi kita ada kursus-kursus seperti bakery, pemasakan, kursus servis air dingin. Kita ada 4 ke 5 kursus. Kita telah menawarkan kepada bekas-bekas atlet, dan mereka juga telah menjalani kursusnya selama 7 hari, dan selepas akhir 7 hari kita akan memberi peralatan supaya mereka boleh berniaga pada keesokan hari. Itu adalah satu inisiatif yang kita buat, dan kita juga bekerjasama dengan Universiti Melaya di bawah di HS Academy, di mana mereka memberi beasiswa kepada 20 bekas atlet untuk mereka mendapat diploma dalam hospitality, dan seterusnya mereka menjamin pekerjaan.
Itulah nombor 2. Dan kita juga kini kena bekerjasama dengan Genting Island Group untuk bekas-bekas atlet itu bekerja di sana, dan mereka telah menawarkan berbagai jawatan. Saya haraplah bekas-bekas atlet ini merebut peluang tersebut. Kita akan buat banyak lagi kerjaya dan juga banyak lagi education fair kepada bekas-bekas atlet. Kita di sini, kita tahu ramai bekas atlet dah 50 tahun, 40 tahun dah ke atas. Jadi kita rasa anak-anak mereka juga dah merebut peluang tersebut supaya mereka dapat membantu ibu bapa mereka. Dan juga dari segi orang kata education juga, kita kini kita dapat juga kerjasama dengan UTM, di mana Datuk Seri Jamil bekas pengurusi YAKIP kini adalah pengurusi Yayasan UTM, dan beliau juga memberi banyak peluang dan ruang pada bekas pendidik terus belajar di universiti tersebut. Jadi Datuk, kalau tengok kepada penjelasan Datuk tu banyak program yang dijalankan. Jadi sebenarnya mendapat sambutan ataupun tidak dalam kalangan bekas-bekas atlet negara di bawah YAKIP? Memang kita mendapat banyak ramai yang menyaut apa-apa yang program yang kita memberi, dan biasanya kita akan gunakan semua saluran, seperti kita gunakan saluran SMS. Kita akan panggil setiap bekas-bekas atlet. Kalau 2009 tu kita akan panggil setiap orang untuk menceburi apa-apa program yang kita buat, dan kini kita ada 2 program, itu Learn from the Pros, di mana kita nak bawa bekas-bekas atlet ni supaya mereka dapat melatih generasi muda dan memberi ilmu mereka. Itulah, dan ramai yang setuju sebab kita membawa bekas atlet dari ke mainstream. Ramai yang tak kenal bekas-bekas atlet kita sebab sekarang generasi muda mereka tidak kenal pemain bola sepak kita handal-handal, olahragawan-olahragawati. So masa kita bawa mereka ke satu orang kata program, ramai yang terharu, teruja melihat bekas-bekas atlet. Baik Datuk. Datuk, maaflah Datuk ya, biarpun dah beberapa kali saya fahamkan YAKIP telah menjawab isu ini, tapi sedikitlah tentang Koh Li Peng, nama yang saya tak perlu perkenalkan lagi. Saya percaya isu ini sangat rumit, mendapat perhatian yang sangat meluas di sosial media, tapi kita nak clear cut lah hari ini. Li Peng berada dalam radar perhatian YAKIP ataupun tidak? Koh Li Peng ni baru 2 tahun saja isu ini sangat hangat. Sebenarnya kita telah menjaga beliau dah lama lah, dah 5-6 tahun. Kita telah memberi berbagai bantuan. Ada satu yayasan juga telah memberi bantuan sebanyak 5,000 pada beliau. Baru-baru ni beliau ingin mendapat mesin jahit. Kita telah membelikan 2 mesin jahit supaya beliau boleh buat dompet yang kini dijual di depan pavilion. Memang beliau ni di bawah perhatian kita, dan kita juga telah menawarkan berbagai jenis program. Kita telah menawarkan kerjaya pada beliau di MSN Negeri Pulau Pinang, dan MSN Negeri juga telah menawarkan kerja sebagai jurulatih, namun beliau telah menolak. Beliau tidak mau menjadi jurulatih. Dia ada dia punya alasan-alasan beliau tersendiri. Dan dia rasa dia lebih orang kata comfort lah, dia berjual tisu. Dan tisu yang dijual bukan tisu yang biasa, memang khas dibuat orang kata sampul tersebut, dan dia jual pun dalam harga yang RM30 ke RM50 sebuah tisu itu. Dan beliau sendiri berkata beliau tidak mau belas kesian daripada orang ramai. Beliau akan menjual tisu ini sebagai satu perniagaan. Dan baru-baru ini bila kita jumpa di mana pihak swasta telah memberi bantuan banyak 2,500 pada beliau, beliau kata duit-duit ini disimpan untuk masa depan, sebab dia rasa apabila dia sakit, tiada orang akan jaga saya. Duit ini dia akan gunakan untuk rawatan perubatan mereka. Jadi sememangnya Koh Li Peng ini adalah di bawah radar kita. Baik, terima kasih Datuk atas penjelasan tentang isu tersebut. Alright, kita sebelum tutup close up hari ini, mungkin Datuk boleh ceritakan sikit apa harapan Datuk untuk yayasan ini, begitu juga dengan bekas-bekas atlet negara. Harapan saya ialah semua bekas-bekas atlet di luar sana yang belum daftar dengan YAKIP, kena daftar dengan YAKIP. Itulah harapan saya. Kita tidak ada tiba-tiba muncullah satu nama, dia tidak berdaftar dengan YAKIP. Dan ini akan di-viral, dan netizen akan memberi satu gambaran yang buruk terhadap YAKIP dan juga Kementerian Belia dan Sukan.
kita sememangnya kita apa-apa ada kes-kes kecemasan beliau tidak didaftar dengan Yakib, kita akan bantu beliau dan kemudian berdaftar dengan Yakib. Kita tidak menunggu sampai dia daftar. Dan harapan saya juga adalah program-program yang dijalankan oleh Yakib, diharap semua bekas atlet memberi sokongan yang padu. Kini kerajaan telah tahu apa itu Yakib, dan in fact Perdana Menteri juga tahu apa itu sumbang Yakib kepada bekas-bekas atlet. Saya harap lebih banyak program kami akan jalankan, lebih banyak bantuan yang akan kita berikan. Kalau kita dapat saluran 5 juta tu, saya telah berjanji untuk menaikkan semua skim, 12 skim tu kita akan naikkan. Baik Datuk, terima kasih. Saya rasa itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Datuk Nurul Arifi Abdul Majid, pengerusi Yakib, untuk perkongsian yang sangat menarik untuk penonton-penonton Sukan Plus Close Up hari ini. Jadi semoga Yakib terus mampan, bekas-bekas atlet terus terbela. Kemana tumpahnya keringat mereka kalau bukan untuk negara tercinta. Sekian dahulu, saya Hana Syafirah. Assalamualaikum dan salam hormat.